Hai semua, salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Current Sphere MY. Channel di mana kita akan membongkar isu-isu panas, bincang fakta sebenar dan kupas apa yang media arus perdana kadang-kadang tidak berani ingin sentuh. Baiklah, hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan satu persoalan yang besar. Betulkah yang pembangkang sebenarnya sengaja tutup mata terhadap pembangunan Sabah? Atau adakah kerajaan yang terlalu sibuk dengan propaganda tanpa menyadari realiti di bawah? Jadi tanpa membuang masa lagi, mari kita bedah isu ini bersama-sama. Baru-baru ini di dalam satu majelis bersejarah di Suk, Suk Keningau yang kini dinaik taraf daripada sub daerah menjadi sebuah daerah penuh. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor meluahkan rasa tidak puas hati beliau terhadap pembangkang. Menurut Haji Ji, pembangkang asyik mengulang-ulang naratif bahwa Sabah tidak membangun di bawah pentadbiran GRS Pakatan Harapan. Sedangkan, kata beliau, kerajaan negeri sudah melaksanakan pelbagai inisiatif besar untuk kebajikan rakyat. Haji Ji dengan nada yang tegas menyatakan, kami telah melaksanakan banyak inisiatif untuk kesejahteraan rakyat. Bukan cakap kosong, beliau turut mengemukakan beberapa bukti. Contohnya, kerajaan Sabah telah memperkenalkan pelbagai jenis bantuan pendidikan untuk anak-anak daripada keluarga B40. Ada bantuan tunai pendaftaran IPT ataupun budi untuk membantu pelajar masuk ke universiti. Ada juga bantuan tunai peperiksaan khas ataupun bakti dan bantuan kebaikan komputer ataupun baik yang membolehkan pelajar yang layak mendapatkan komputer untuk pembelajaran mereka. Malah untuk pelajar Sabah yang belajar jauh di Semenanjung ataupun Sarawak, ada inisiatif GRS Subfly yang memberikan subsidi tiket penerbangan sebanyak RM800. Wah, memang hebat. Bayangkan betapa besar bantuan ini kalau betul-betul sampai kepada yang memerlukan. Selain itu, kerajaan negeri juga memperkenalkan program Sentosa yang memberikan RM300 kepada pelajar yang melanjutkan pengajian tinggi. Haji Ji menedahkan bahwa terdapat 13 inisiatif pendidikan keseluruhan yang sedang berjalan di Sabah di bawah pentadbiran beliau. Dan bukan itu saja, dalam sektor perumahan rakyat sebanyak 3.000 unit rumah mesra SMJ sedang dibangunkan di semua 73 kawasan Dewan Undangan Negeri Sabah melibatkan kos besar, yaitu RM250 juta. Untuk golongan rentan pula ada program sentuhan kasih rakyat ataupun syukur yang memberikan bantuan tunai RM300 setiap bulan kepada lebih 100.000 penerima sekurang-kurangnya sehingga hujung tahun ini. Tetapi saya tahu pasti ada di antara Anda yang akan bertanya, itu semua bagus, tetapi bagaimana pula dengan isu-isu asas macam bekalan air yang bersih, elektrik yang stabil, dan juga jalan raya yang elok? Nah, Haji Ji memang tidak lari daripada soalan ini. Beliau mengakui bahwa masalah bekalan air, elektrik, dan jalan raya adalah warisan masalah lama. Masalah yang telah berakar lebih 30 tahun, yang kini diambil alih untuk diselesaikan. Dengan kata lain, kerajaan sekarang tidak mencipta masalah itu tetapi terpaksa mewarisi dan mencari jalan keluar. Namun begitu, kalau kita selami lebih dalam, berdasarkan laporan bernama pada Mac 2024, Sabah sebenarnya sudah berjaya menarik pelabur asing yang bernilai RM13.9 bilion. Ini adalah sesuatu yang sangatlah besar, menandakan bahwa Sabah mula dilihat sebagai lokasi strategik untuk pertumbuhan ekonomi. Malah, program SMJ Housing yang dicanang oleh Haji Ji adalah antara proyek perumahan termoden di Sabah, bertujuan membantu golongan berpendapatan rendah memiliki rumah sendiri. Jadi, kalau kita lihat atas kertas,
memang banyak perubahan positif yang sedang diusahakan. Tetapi marilah kita jujur bersama-sama. Adakah semua ini sudah benar-benar terasa di akar umbi? Sebab mengikut data Jabatan Air Negeri Sabah pada tahun 2023, lebih 40% sistem pipe di Sabah berusia lebih 3 dekade dan memerlukan penggantian. Ini bukanlah satu masalah yang kecil. Ini adalah masalah struktur asas yang kalau tidak diselesaikan, rakyat tetap akan rasa hidup susah walaupun berapa banyak proyek mega sekalipun diumumkan. Jadi sekarang saya ingin mengajak Anda semua untuk berpikir, kenapa masih ramai yang mengeluh tentang bekalan air tidak stabil, listrik selalu terputus dan jalan raya yang berlubang-lubang? Kalau proyek-proyek sudah berjalan, kenapa hasilnya masih belum dinikmati sepenuhnya? Adakah masalahnya terletak pada proses pelaksanaan yang lambat? Ataupun adakah wujud unsur ketirisan dalam perjalanan proyek-proyek mega ini? Dan persoalan yang lebih panas, adakah mungkin semua pengumuman ini termasuklah bantuan tunai besar-besaran melalui program syukur adalah sebahagian daripada strategi politik menjelang kemungkinan pembubaran DUN Sabah sebelum November ini? Yalah, kan bila tiba-tiba bantuan tunai diagihkan kepada 100.000 orang serentak, takkanlah kita mau percaya yang itu adalah kebetulan semata-mata, kan? Dan satu lagi, kalau kerajaan benar-benar yakin dengan kekuatan sokongan rakyat, kenapa perlu ada usaha seperti gula-gula politik ini? Kenapa perlu dilihat seolah-olah ada panik untuk mengukuhkan sokongan sebelum pilihan raya? Sedangkan kalau pembangunan benar-benar kukuh dan dasar-dasar yang dilaksanakan membuat hasil, rakyat sendiri akan melihat dan mengakui kejayaan itu tanpa perlu dipujuk dengan bantuan-bantuan sebegitu rupa. Dan satu lagi persoalan kontroversi yang perlu kita pikirkan bersama ialah, adakah pembangkang benar-benar buta dan sengaja menafikan semua ini? Atau mereka sebenarnya menyuarakan keluhan rakyat yang masih belum melihat perubahan ketara di kampung-kampung, di pedalaman, dan juga di bandar-bandar kecil? Adakah kita terlalu cepat menuduh pembangkang sebagai tidak berterima kasih, sedangkan mungkin realiti sebenar di bawah jauh lebih berbeza dengan laporan-laporan rasmi yang memang cantik? Oleh itu, saya tahu ramai yang antara Anda mungkin akan berkata, biasalah pembangkang memang kerja cari salah. Tetapi semua, jangan lupa, dalam demokrasi pembangkang itu adalah penting untuk semak dan imbang. Kalau semua dibiarkan tanpa kritikan, siapa lagi yang akan tanya kenapa masalah air bersih tidak selesai walaupun Sabah ada sungai Kinabatangan yang panjang? Siapa lagi yang ingin bertanya kenapa masalah jalan raya berlubang masih menghantui penduduk walaupun berjuta-juta diperuntukkan untuk infrastruktur? Apapun, keputusan terakhir tetap di tangan Anda semua sebagai rakyat Sabah. Anda yang alami sendiri perubahan di lapangan, Anda yang tahu sama ada cerita pembangunan ini benar-benar sampai kepada Anda atau sekadar poster cantik di media sosial. Dan bila pilihan raya nanti tiba, masa itulah suara sebenar Anda akan menentukan hala tuju Sabah. Oke lah. Sebelum saya tutup ataupun menamatkan video pada kali ini, saya ingin mendengar pandangan Anda semua. Adakah Anda rasa Sabah benar-benar sedang membangun seperti yang dikatakan kerajaan? Ataupun adakah pembangkang sebenarnya ada asas yang kukuh bila mereka mengkritik? Nah, coba tulis jawaban Anda di ruangan komen di bawah. Pulaskan pendapat Anda juga di ruangan komen yang di bawah. Baiklah, sebelum itu jangan lupa untuk tekan like kalau Anda suka pendedahan seperti ini, share dengan kawan-kawan supaya lebih ramai rakyat Sabah yang akan menjadi celik politik, dan yang paling penting subscribe ke channel ini Currents VMY untuk lebih banyak perbincangan kontroversi dan kupasan panas seperti ini.
Sampai jumpa di video yang seterusnya, kita bongkar lagi apa yang orang lain mungkin takut untuk mendedahkan. Baiklah, salam sejahtera semua. Terima kasih sekali lagi.